الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita semua di Baitul Furqan untuk menjalankan satu kelas tahawulat yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Nayaz hafizahullah taala. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua biiznillah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan untuk diri saya dan untuk semua yang hadir pada majlis kita pada malam ini, insya-Allah pada kelas kita pada malam ini biiznillah, untuk kita sama-sama butuhkan niat untuk kita nak dapat ilmu, nak belajar ilmu. Di sama waktu kita usaha untuk ada buku kosong ataupun nota supaya kita tulis sikit-sikit poin-poin yang Syekh Nayaz sampaikan pada kita. Mudah-mudahan benda ni kita boleh sampaikan pada orang yang lain juga, dan di sama waktu jadilah di antara amalan yang kita dapat saham untuk akhirat untuk diri kita. Sebab apa yang kita sampai pada kelas fiqh tahawulat adalah di antara sesuatu yang sangat penting untuk kita semua di akhir zaman ini. Jadi saya harap pada semua pelajar yang join dengan kita pada malam ini untuk kita jaga sama-sama pada bab ini. Barakallahu fikum. Satu lagi, saya harap pada semua tutup mic dalam kelas. Jangan ada orang yang buka mic tu. Semua pastikan mic sudah tutup. Dan jika ada soalan, boleh tanya di akhir kelas insya-Allah. Di hujung kelas kita akan bagi masa untuk soal jawab. Jika ada soalan boleh tulis ataupun boleh terus tanya. بارك الله فيكم جزاكم الله عنا كل خير والعفو منكم. العفو منكم يا سيدي، فقط ملاحظات، بعض الملاحظات على أنهم يجهزوا ورقة وقلم ويكتبوا ما ولو كان بنقاط مختصرة، يعني الأمور المهمة، لأن هذا الدرس يعد من الدروس المهمة. بارك الله فيكم. وأيضا تذكيرهم بتصحيح النية إن شاء الله. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا جميعا بإذن الله. بارك الله فيكم يا سيدي. نبدأ على بركة الله إن شاء الله. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان وحسن يقين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bagi sekalian alam ini. Kepadanya lah kita mohon bantuan di atas urusan agama dan juga urusan dunia. Salawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, insan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat bagi rahmat sekalian alam, dan juga kepada para ahli keluarga, para sahabat dan seterusnya, kepada mereka yang mengikuti jalan kebaikan di atas jalan kebaikan ini dengan penuh keyakinan Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilmu melainkan datang daripadanya yang Alim dan Al-Hakim. موضوعنا اليوم عن مسألة قبض العلم وظهور الجهل. Jadi tajuk perbahasan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan hilangnya ilmu ataupun ilmu itu diangkat dan munculnya kejahilan. وقبض العلم وظهور الجهل هي إحدى علامات الساعة المتكررة زمنا بعد زمن. Ilmu yang diangkat dan juga kemunculan ataupun munculnya kejahilan itu adalah salah satu daripada petanda hari kiamat yang berlaku berulang-ulang kali berulang-ulang kali. وهي أيضا من العلامات المتكررة مرحلة بعد مرحلة. Dan ianya berlaku berulang-ulang kali daripada satu era kepada satu era yang lain, ataupun di dalam satu fasa dan kepada satu fasa yang lain. بمعنى أنه قد يظهر قبض العلم وظهور الجهل في مرحلة معينة، ثم يتوقف القبض على حال معين، ثم يتجدد القبض مرة أخرى مع مرحلة أخرى، وهكذا. Jadi yang dimaksudkan ianya berulang-ulang kali berlaku di dalam setiap era ataupun di dalam setiap fasa. Maksudnya mungkin di dalam satu era ini berlakunya ilmu itu diangkat dan kejahilan itu muncul,
dan kemudian terhenti seketika, dan kemudian apabila masuk di dalam era yang lain berlaku lagi perkara yang sama, iaitu ilmu diangkat dan munculnya kejahilan. والمقصود بقبض العلم بمعنى أو له عدة معان في التحولات. Dan kalau kita rujuk pada perkataan qabdul ilm, iaitu ilmu diangkat, itu mempunyai pelbagai makna daripada sudut pandangan ilmu fiqh tahawulat. ويتحدد القبض في مرحلة الفتن الأولى على عهد سيدنا عثمان والإمام علي رضي الله تعالى عنهما. Dan permulaan berlakunya ilmu ini diangkat ialah pada zaman ataupun pada era pemerintahan Sayyidina Uthman dan juga pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. من المعلوم أن مرحلة سيدنا عثمان أو خلافة سيدنا عثمان وكذلك خلافة سيدنا علي كانت فيها من المشاكل والفتن الكثير. Dan seperti mana yang telah pun kita ketahui jika kita membaca kembali sejarah di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman dan juga zaman pemerintahan Sayyidina Ali, kita akan dapati banyak berlaku fitnah dan juga masalah-masalah. وفي مرحلة سيدنا عثمان وسيدنا علي لظهور الفتن كذلك ظهر مسألة قبض العلم. Dan di antara masalah fitnah yang berlaku di zaman pemerintahan mereka berdua, di antaranya adalah ilmu diangkat. Di antara masalah yang berlaku adalah ilmu itu terangkat ataupun diangkat. وقد فسر العلماء قبض العلم بعدة معاني. من أجل هذه المعاني كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى أن العلم يقبض بموت العلماء كما نص على ذلك النبي في الحديث. Dan mereka para ulama menerangkan maksud daripada qabdul ilmi ini dengan pelbagai makna. Maka disebutkan di antara makna yang paling jelas dan yang paling hampir, maksud dia ilmu itu diangkat ataupun qabdul ilm itu adalah dengan kematian para ulama, seperti mana pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi menurut daripada hadis hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. لهذا يقول الإمام النووي ليس المقصود بالقبض هو محو العلم من صدوره الحفاظ. Dan oleh kerana itu Imam Nawawi berkata ilmu terangkat itu ataupun qabdul ilm itu bukanlah bermaksud ilmu dicabut daripada dada para ulama. ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون. Akan tetapi yang dimaksudkan ilmu itu diangkat, mereka para ulama ini dimatikan dan mereka membawa ilmu yang di dalam dada mereka itu pergi bersama dengan mereka, dan orang ataupun manusia yang tinggal akan mengambil orang-orang jahil sebagai rujukan mereka, maka mereka itu disesatkan oleh orang-orang jahil yang mereka ambil sebagai panutan ataupun ikutan tadi. والمراد بالعلم هنا في الحديث هو علم الكتاب والسنة. Dan perkataan ilmu di sini merujuk kepada kitab dan juga as-sunnah. وهو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم السلام. Yaitu ilmu yang diwarisi daripada kalangan para nabi, yang ilmu yang diwarisi oleh para nabi. والعلماء ورثة الأنبياء. Dan mereka golongan para ulama adalah pewaris para nabi. وبذهاب العلماء أو بموتهم يذهب العلم. Maka dengan perginya para ulama ataupun dengan wafatnya, meninggalnya para ulama, maka ilmu turut pergi bersama dengan mereka. وإذا ذهب العلم ماتت السنن. Dan kalau ilmu itu sudah pergi bersama dengan mereka, maka sunnah tidak lagi dihidupkan. وتظهر البدع. Dan apabila hilangnya ataupun sunnah tidak dihidupkan, maka muncullah perkara-perkara bid'ah. ويعم الجهل.
Dan keadaan di ketika itu dipenuhi dengan kejahilan. ففي عصر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات كثير من العلماء من علماء الصحابة. Dan kita lihat di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman betapa banyaknya para ulama daripada kalangan sahabah yang meninggal dunia. لهذا نجد أن في زمان سيدنا عثمان ظهر ما يسمى بالثوار. يعني buah ya saya. ثوار هم بغاة أيوه. سموا أنفسهم ثوار. Oleh kerana itu kita lihat zaman Sayyidina Uthman munculnya golongan-golongan yang cuba untuk melakukan revolusi. هؤلاء الثوار لم يحتكمون إلى العلم. Dan mereka yang cuba untuk melakukan revolusi itu tidaklah berdasarkan dengan keilmuan. مع أن عصر سيدنا عثمان عصر مليء بالصحابة. Sedangkan di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman pada ketika itu masih lagi banyak para sahabat yang hidup. لكن الناس بوفاة كثير من العلماء في بلدانهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا بدلا عنهم أناس جهال ورأسوهم وظنوا أنهم من العلماء. Akan tetapi oleh kerana berlakunya banyak kematian para ulama pada ketika itu, masyarakat pada ketika itu mula mengambil orang-orang jahil sebagai panutan ataupun ikutan mereka, yang mana mereka sangka orang-orang jahil yang diangkat itu adalah sebagai orang yang alim. لهذا جاء إلى المدينة في عصر سيدنا عثمان 3,000 من الثوار من عدة مناطق مختلفة من العراق ومن الكوفة ومن مصر. Oleh kerana itu, kita lihat di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman munculnya ataupun telah munculnya seramai 3,000 orang yang ingin melakukan revolusi datang daripada pelbagai tempat seperti Iraq, Kufah dan juga Mesir. هؤلاء يقولون أن عثمان لا يحكم بالعدل. Di mana mereka yang datang cuba untuk menjatuhkan Sayyidina Uthman ini mendakwa bahawa Sayyidina Uthman tidak memerintah dengan keadilan. وأنه لا يصلح للخلافة. Dan mereka juga mendakwa bahawa Sayyidina Uthman tidak sesuai ataupun tidak layak untuk menduduki tempat ataupun memegang tampuk kepimpinan. سيدنا عثمان خليفة الراشد. Sedangkan Sayyidina Uthman ini diketahui dia adalah khalifah yang diberikan petunjuk. وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan beliau salah seorang daripada tokoh besar daripada kalangan sahabat Nabi SAW. ومن علمائهم. Dan dia juga termasuk daripada salah seorang ulama daripada kalangan mereka. ومع ذلك جاء هؤلاء الجهال يظنون أنفسهم على علم ويقولون أن سيدنا عثمان لا يصلح للخلافة. Walaupun begitu, mereka orang-orang yang jahil ini datang dengan membawa datang dan mereka orang-orang jahil yang menyangka mereka ini adalah daripada kalangan para ulama, orang yang mempunyai ilmu, datang untuk menuntut Sayyidina Uthman supaya turun daripada tampuk kepimpinan. خرج سيدنا عبد الله بن عباس وغيره من أصحاب النبي ليناظروهم وليعيدوهم إلى رشدهم بالعلم إلا أن هؤلاء الجهال أبوا أن يقبلوا العلم ظنا أنهم على علم أعظم من علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Mereka daripada kalangan para sahabat, di antaranya Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan juga ramai lagi daripada kalangan sahabat yang lain, cuba untuk membetulkan dan mencorak semula pemikiran mereka para pemberontak ataupun para golongan yang ingin melakukan revolusi ini, akan tetapi mereka enggan untuk mengikut petunjuk yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW kerana mereka sangka ilmu yang mereka miliki pada ketika itu lebih hebat dan lebih agung daripada ilmu sahabat Nabi SAW. هذا يدلنا حتى في عصر الصحابة وفي عصر الخلفاء ظهر الجهل.
Dan ini menerangkan kepada kita bahawa di zaman mereka para sahabat juga munculnya kejahilan. إذن ظهور الجهل وقبض العلم أو رفع العلم وخفة العلم هي علامة من علامات الساعة. Jadi diangkatnya ilmu ataupun dan juga munculnya kejahilan itu merupakan salah satu daripada petanda hari kiamat. كذلك في عصر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Begitu juga kita lihat perkara yang sama berlaku di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. ظهر الجهل ظهور بارز. Kita lihat kejahilan muncul dengan sangat banyak di zaman Sayyidina Ali. مع أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه باب مدينة العلم كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. Sedangkan kita lihat Sayyidina Ali merupakan pintu kepada kota ilmu seperti mana yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. إلا أن في عصره ظهرت فتن من كثير من أهل الجهل مما يدل على أن الجهل في ذلك العصر كان مستتب في عقول بعض الناس. Walaupun beliau sudah pun disifatkan sebagai pintu kepada kota ilmu, akan tetapi di zaman beliau masih lagi muncul fitnah yang datang daripada ahli-ahli ataupun orang-orang yang jahil. Mereka ini ilmu ataupun kejahilan yang ada pada mereka ini menyukarkan ataupun menghalang ilmu daripada masuk ataupun sampai kepada akal pemikiran mereka. لهذا ظهر في عصره فئتان من الناس. Oleh kerana itu kita lihat di zaman Sayyidina Ali ini muncul dua golongan daripada manusia. فئة بالغت في بغضه وهم خوارج. Satu أستاذ أحمد منتظر، افتح المايك عفوا. Salah satu daripada kalangan dua golongan yang muncul di zaman Sayyidina Ali adalah golongan yang muncul dengan keadaan yang penuh dengan kebencian, iaitu golongan yang dipanggil sebagai Khawarij. حتى وصلوا إلى أنهم كفروا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Dan mereka ini sampai ke tahap mengkafirkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. وكان منهم عبد الرحمن بن ملجم هذا الشقي الذي قتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Dan daripada kalangan mereka itu ada seorang lelaki yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. وكان هو من زعماء الخوارج. Dan beliau merupakan salah seorang daripada pembesar ataupun ketua daripada kalangan Khawarij. ونذر لله ما بين المقام والحجر أن يقتل سيدنا علي. Beliau telah bernazar di suatu tempat di antara maqam bainal maqam wal hijr. وحجر إسماعيل. Di antara maqam dengan hijr Ismail, di tengah-tengah itu beliau telah bernazar bahawa beliau akan membunuh Sayyidina Ali. وأنه لو قتله سيأتي البيت ويطوف فيه 7. Dan beliau juga berkata kalau dia berjaya membunuh Sayyidina Ali, dia akan datang ke Baitullah dan bertawaf sebanyak 7 kali. هذا من جهله أراد أن يتقرب إلى الله بقتل ابن عم النبي وصهره سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Kita lihat bagaimana kejahilan yang sampai kepada mereka pada ketika itu. Dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan membunuh sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بأنه يقتله أشقى الناس. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawa orang yang akan membunuh Sayyidina Ali itu adalah orang yang paling buruk, yang paling kita kata buruk, yang paling buruk daripada kalangan manusia.
إذا لا يصل الإنسان إلى هذا الفكر أنه يتجرأ في بغض صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لجهل مركب في ذهنه. Jadi tidak ada lagi perkara lain yang dapat kita gambarkan dan juga kita bayangkan bagaimana munculnya golongan-golongan yang begitu benci kepada kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah golongan ataupun manusia yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan oleh kerana kejahilan ataupun jahil murakkab yang ada pada diri mereka. لهذا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قاتل هؤلاء الخوارج. Oleh kerana itu kita lihat Sayyidina Ali memerangi mereka golongan Khawarij. الفئة الثانية التي ظهرت في عصره هم غلاة الشيعة. Golongan yang kedua yang muncul di zaman itu juga adalah golongan-golongan pelampau daripada kalangan Syiah. ويسمون بالرافضة. Di mana mereka ini adalah satu golongan yang digelar sebagai Rafidah. يبغضون الشيخين سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر. Mereka sangat membenci kedua orang lelaki yang bernama Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. وهؤلاء ما وصلوا إلى هذا الفكر إلا بسبب الجهل وعدم العلم. Dan mereka boleh dipengaruhi dengan pemikiran seperti itu kerana kejahilan dan kerana kejahilan yang ada pada diri mereka. فهؤلاء غالوا بالمحبة إلى أن بعضهم وصلوا إلى تأليه سيدنا علي. Mereka sangat fanatik dalam mencintai, sangat melampaui batas dalam mencintai. Bahkan daripada kalangan mereka ini ada yang mengangkat Sayyidina Ali ini pada kedudukan ketuhanan. وهؤلاء الذين ألهوا قتلهم سيدنا علي في منطقة اسمها الحرورة. Dan mereka yang telah pun mengangkat Sayyidina Ali ini sebagai Tuhan telah pun diperangi oleh Sayyidina Ali di sebuah tempat yang bernama Harwa. وأحرقهم بالنار. Dan mereka dibakar. فلما أحرقهم بالنار قالوا الآن تأكد لنا أنك إله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. Dan ketika mereka dibakar dengan api, maka daripada kalangan mereka ini berkata berlakunya perkara ini ataupun peristiwa ini menguatkan lagi dakwaan kami bahawa Sayyidina Ali itu adalah Tuhan, kerana tidak ada yang mampu untuk mengadab seseorang dengan api melainkan dia adalah Tuhan. إذن فشو الجهل وظهور الجهل لم يقتصر على زمن معين. بعض الناس يظنون أن قبض العلم وكثرة الجهل هو مقصور على زماننا هذا الذي نعيش فيه. لا، بل هو بدأ من بداية عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وسيدنا علي. Jadi diangkatnya ilmu dan juga munculnya kejahilan berlaku bukan hanya sekadar berlaku di zaman kita sahaja pada hari ini, bahkan ia juga berlaku di zaman sebelum kita seperti di zaman sahabat dan yang seperti mana yang telah diterangkan sebentar tadi di zaman Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali. لهذا قلنا لكم قبض العلم وظهور الجهل من العلامات المتكررة زمنا بعد زمن ومرحلة بعد مرحلة. Oleh kerana itu, seperti mana yang disebutkan di awal tadi, bahawa ilmu itu diangkat dan munculnya kejahilan ini adalah satu petanda yang berlaku secara berulang-ulang kali di dalam setiap fasa dan juga di dalam setiap era. فكثير من المراحل ظهرت فيها هذه العلامات. Jadi kita lihat di dalam sejarah kehidupan manusia ini kebanyakan fasa daripada kehidupan manusia ini munculnya perkara ini ataupun petanda ini. ومن معاني قبض العلم تحويله إلى مناهج مقبوضة ومسيسة. Dan di antara makna ilmu itu diangkat ataupun hilangnya ilmu, maka di antara maknanya
adalah sistem pendidikan itu diubah dan juga dipolitikkan. قلنا المعنى الأول من معاني قبض العلم موت العلماء. Jadi makna pertama daripada perkataan qabdul ilm adalah kematian para ulama. واتخاذ الناس رؤوس جهال. Dan manusia mengangkat orang-orang jahil sebagai ikutan dan juga panutan mereka. كذلك من معاني قبض العلم تحويله إلى مناهج مقبوضة ومسيسة وفق ما يختاره القائمون على التعليم والتدريس. تحويل إلى منهج مقبوضة ومسيسة. يعني مناهج مقبوضة يعني مناهج مختصرة. يحول العلم إلى مناهج مختصرة كما هو الآن مثلا في الجامعات. العلم كان عند السابقين بل حتى عند المتأخرين عبارة عن أخذ الطالب عن الشيخ والقراءة عليه الكتب التي ألفها العلماء فيقرؤون المراجع والكتب. لكن من معاني قبض العلم في زماننا تحويل هذه الكتب إلى مناهج دراسية مختصرة بملازم. أصبح الفقه يدرس بملازم، التفسير يدرس بملازم، الحديث يدرس بملازم. تركوا طلاب العلم بل حتى المدرسين في الجامعات والدكاترة تركوا قراءة الكتب الكبيرة والمطولة المليئة بالعلم التي يستفيد منها طالب العلم، واتجهوا إلى وضع مختصرات. هذه المختصرات من قبض العلم. ثم أن بعض هذه المختصرات مسيسة. ما معنى مسيسة يا أستاذ منتظر؟ بمعنى أنها توضع على وفق ما يختاره القائمون على التعليم والتدريس. فإذا كان مثلا القائمين على التدريس ينهجون سياسة معينة فتكون المناهج على وفق سياستهم، غيرت وبدلت واختصرت حتى أصبحت توافق سياسة البلد ولا توافق عالمية الإسلام. Jadi di antara makna qabdul ilm ataupun ilmu itu diangkat lagi yang lebih sesuai ataupun yang lebih padan dengan zaman kita, yang lebih sesuai ataupun yang lebih padan dengan zaman kita pada hari ini adalah ilmu itu diangkat ataupun dihilangkan dengan cara menghidupkan sistem pengajian dalam bentuk ringkasan. Maka pada hari ini kita lihat pelajar-pelajar di universiti, bahkan tenaga-tenaga pengajar, pensyarah-pensyarah di sana juga, mereka lebih gemar untuk mengajar dan menyampaikan ilmu dalam bentuk ringkasan. Mereka tidak mahu mengikut sistem pengajian yang telah pun diamalkan sejak zaman dahulu lagi, iaitu dengan mempelajari dan mengkaji kitab daripada kita istilahnya daripada kulit ke kulit dengan lebih mendalam dan seperti mana yang diamalkan di dalam sistem pengajian yang terdahulu. Kemudian sistem pengajian ini juga telah pun dipolitikkan sebagaimana yang diketahui suatu negara sistem pengajian di dalam satu negara ini akan mengikuti kepada siapa ataupun pihak yang berkuasa di dalam menguruskan pendidikan dan juga pengajian di dalam sebuah negara. Maka sistem pengajian yang ada pada hari ini, mereka akan menuruti semua kehendak daripada pihak golongan-golongan yang berkuasa dalam menentukan pengajian dan juga pembelajaran pada hari ini. Dan mereka hanya mengikut pada golongan tersebut dan tidak mengikuti kehendak dan kemahuan sebenar di dalam yang ditunjukkan ataupun yang diinginkan di dalam Islam. وهذا المعنى من معاني قبض العلم يخدم سياسة الدجال في العالم. Dan makna yang menjelaskan tentang qabdul ilmi ini adalah salah satu politik yang dibawa oleh Dajjal. لماذا يخدم سياسة الدجال؟ Kenapa kita sebutkan pembawakan seperti ini adalah pembawakan yang berkhidmat untuk sistem yang diinginkan oleh Dajjal? لأن الدجال عندما يخرج في قلة من العلم وخفة من الدين.
حتى لا يجد أحد من العلماء يستطيع أن يناظره لأنه ما يوجد علماء متمكنين. Kerana kalau kita lihat ketika Dajjal itu muncul, Dajjal akan muncul pada ketika manusia dalam keadaan sedikit ilmu dan juga khifah minaddin, yani khafa minaddin ini. خفة من الدين يعني ما في تدين، الدين خفيف في قلوب الناس. Banyaknya Dajjal akan muncul ketika banyaknya manusia dalam kejahilan dan juga agama itu sudah lagi tidak dipraktikkan ataupun tidak lagi diamalkan. Oleh kerana itu, ketika Dajjal muncul, tak ramai ataupun tidak ramai yang boleh menentang kepada Dajjal kerana tidak ada ulama yang betul-betul mutamakin, yang betul-betul mahir di dalam keilmuan agama Islam. فتحويل العلم إلى مناهج مقبوضة مسيسة ينتج عنه يتخرج من هذه الجامعات أجيال لا تعرف من علم الشريعة شيء. Jadi kita lihat dengan sistem yang dibawa oleh mereka itu, yaitu dengan meringkaskan dan mempolitikkan sistem pembelajaran pada hari ini, kita lihat akan keluar generasi-generasi yang tidak dapat menguasai sepenuhnya ilmu-ilmu yang terdapat di dalam syariat Islam. إلا ما قرأوه من العلم المقبوض الممنهج. Mereka hanya dapat menguasai beberapa ringkasan yang mereka pelajari di dalam kos pengajian mereka. وهذا هو منهج الدجال. Jadi itulah sebenarnya sistem yang dibawa oleh Dajjal. أن يقل العلم في الأمة. Yaitu mengurangkan ataupun menjadikan umat ini tidak mempunyai pengetahuan ataupun ilmu yang banyak. حتى إذا خرج يبهرهم بحججه وبراهينه. بحججه. حتى إذا خرج الدجال يبهر الناس بحججه وبراهينه، يتكلم بالحجج بالأدلة والبراهين ولا يجد من العلماء من يردون عليه. Oleh kerana itu, setelah dia mengurangkan ataupun menjadikan umat manusia ini tidak lagi berilmu dan tidak berpengetahuan, maka Dajjal akan muncul dengan berkata-kata ataupun dengan berucap dengan ucapan yang hebat, dengan mendatangkan dalil dan juga dengan dikata melontarkan kata-kata yang dikagumi oleh manusia pada ketika itu kerana mereka sudah tidak ada lagi ilmu. ومن معاني أيضا قبض العلم انقباض العلماء وحملة العلم. موت العلماء. انقباض العلماء. انقباض العلماء وحملة العلم. معنى انقباضهم بمعنى أنهم تصير عندهم ميول إلى الاعتزال والعزلة عن الناس. تنقبض صدورهم وقلوبهم من أن يعلموا الناس. Dan di antara makna qabdul ilm lagi adalah ulama sudah mula, hati mereka sudah mula jemu dan cemuh ataupun hati mereka ini merasa sempit dan meninggalkan umat manusia ini dan mereka tidak lagi mahu mengajar dan menyampaikan ilmu kepada masyarakat ataupun kepada umat Islam. والذي يقرأ في التاريخ الإسلامي يدرك تماما ما حصل لكثير من العلماء من ظلم وتجاوز وانتهاك. Dan kalau kita rujuk kembali di dalam sejarah Islam, maka kita akan dapati betapa ramainya daripada kalangan para ulama yang dizalimi, yang masyarakat melampaui batas dan juga tidak menghormati, tidak menunaikan hak mereka. فكثير من علماء المسلمين ظلموا وعذبوا وسجنوا. Kita lihat berapa ramai daripada kalangan ulama-ulama Islam yang diseksa dan juga dipenjarakan. ومرت مراحل في الأمة انتهك الدين. قلنا ومرت مراحل في الأمة انتهك فيها الدين بمعنى أنهم تجاوزوا وتعرضوا حتى للدين.
Dan kita lihat di dalam setiap fasa akan ada sahaja penghancuran terhadap agama, iaitu mereka ini tidak lagi ingin mengamalkan perkara-perkara yang terdapat di dalam agama. ومرت مراحل في الأمة ومن ضمنها هذه المرحلة التي نعيشها نحن مرحلة الغثاء. ظهر الكثير من يكره العلم والعلماء. Dan sampailah ke hari ini kita hidup dalam satu era yang dinamakan sebagai marhalah ghutha ataupun fasa yang diberi nama dengan al-ghutha. Ramai daripada kalangan umat manusia yang membenci yang membenci para ulama. هذه الأسباب التي ظهرت في عدة أزمنة وفي عدة مراحل من ظلم العلماء وسجن العلماء وانتهاك الدين وكراهية العلم والعلماء أدت إلى اعتزال العلماء عن الناس وانقطاعهم عن مجالسة الناس. Jadi daripada setiap perkara-perkara yang terjadi di dalam setiap fasa ataupun marhalah daripada kezaliman, para ulama dipenjarakan, mereka mula meninggalkan, tidak ingin menghilangkan ataupun menghancurkan perkara-perkara yang terdapat di dalam agama. Umat manusia benci kepada ilmu dan juga para ulama, maka disebabkan perkara-perkara tersebut, para ulama merasa sempit dan tidak mahu lagi menyampaikan ilmu kepada umat manusia. والذي يلاحظ في زماننا هذا وفي مرحلتنا هذه اليوم صارت الناس تعظم أرباب الفن وأرباب الرياضة وأرباب التمثيل أكثر مما تعظم العلم والعلماء. Dan di antara punca mengapa ataupun kesan yang terjadi ketika mereka membenci akan ilmu dan juga ulama pada hari ini, maka mereka akan lebih mencintai kepada artis, pemain-pemain bola sepak ataupun atlet, dan juga mereka dan al-fannanin wal-riyadhiyin. Mereka akan lebih mencintai dan lebih suka untuk mengikuti penyanyi, pelakon, atau artis ataupun pemain atlet di dalam sukan. حتى أصبح الناس في زماننا هذا يعظمون لاعب الكرة أكثر ما يعظم العلماء. Sehinggalah kita dapat lihat pada hari ini manusia lebih mengagungkan pemain bola sepak lebih daripada mereka mengagungkan para ulama. ويهتمون بالأفلام والمسلسلات أكثر ما يهتمون بدروس العلم. Dan kita lihat manusia pada hari ini mereka lebih memilih cenderung untuk melihat drama ataupun filem lebih daripada mereka gemar ataupun suka untuk duduk di dalam majlis ilmu. حتى على مستوى السياسات فإن الدول أصبحت بسياساتها تحترم هؤلاء الذين يعظمون الدنيا أكثر مما تحترم أصحاب العلم ورجال العلم. Bahkan ini juga berlaku kepada mereka ahli politik, di mana kita lihat umat manusia pada hari ini lebih mengagungkan golongan-golongan yang berpengaruh dan juga berkuasa lebih daripada mereka mengagungkan tokoh-tokoh daripada kalangan para ulama. وهذا الشيء أدى إلى قبض أو انقباض نفوس العلماء. Dan perkara-perkara ini adalah di antara perkara yang menyiksa jiwa para ulama. مما جعل البعض منهم يعتزل الناس وينقطع عن مجالستهم. Oleh kerana itu, ada sebahagian daripada kalangan para ulama sudah mula menyendiri dan memutuskan hubungan mereka dengan masyarakat ataupun dengan umat manusia. حتى على مستوى الإعلام مثلا فأكثر الذين يظهرون على شاشات التلفاز وعلى القنوات من الدعاة وليس من العلماء. Jadi bahkan kita lihat yang dikedepankan, yang diangkat, yang rancangan-rancangan mereka ini disiarkan di kebanyakan siaran-siaran televisyen, dan penyampaian-penyampaian mereka ini disebarkan di dalam media sosial.
kebanyakan daripada mereka adalah para pendakwah dan bukannya daripada kalangan para ulama. حتى صار بعض الدعاة مثل المشاهير من الفنانين والنجوم. Oleh kerana itu kita lihat para pendakwah yang ada pada hari ini, ramai daripada kalangan mereka yang dikatakan sebagai pendakwah selebriti ataupun diangkat menjadi sebagai seperti selebriti setaraf dengan artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi dan pelakon yang ada pada hari ini. لأن الإعلام في الغالب لا يهتم بإظهار العالم وإنما يهتم بإظهار من يقدم مادة أي مادة في الشريعة بأسلوب يتوافق مع العصر ويقبله العوام. Kerana seperti mana yang kita ketahui, media tidak akan menyampaikan, mereka tidak akan memilih siapa di kalangan para ulama ini yang paling alim, akan tetapi dia akan memilih siapa yang paling pandai untuk menyampaikan satu perkara yang terdapat di dalam syariat Islam sesuai dengan realiti semasa dan juga digemari oleh penonton, penyampaian yang disukai oleh penonton. فصار الناس يعتقدون أن هذا الداعي هو عالم. Jadi masyarakat yang melihat orang ataupun pendakwah yang diangkat, siarannya diangkat dan disiarkan di dalam media, maka mereka menyangka, umat manusia menyangka dia adalah seorang ulama yang alim. وصارت الناس تقبل عليهم وتسألهم في أمور الدين. Maka umat manusia pada hari ini akan bertanya tentang urusan agama mereka kepada orang tersebut. وقد يتجرأ بعض الدعاة فيفتي الناس بغير علم. Dan sebahagian daripada kalangan pendakwah ada yang sampai melampaui batas kerana mereka memberi fatwa tanpa ada ilmu tentang perkara tersebut. وهذا أدى إلى انقباض العلماء. Dan ini membawa ataupun menyebabkan mereka para ulama merasa kecewa ataupun merasa sempit dan meninggalkan umat manusia. وانقطاعهم عن المجالس. Dan mereka memilih untuk menyendiri. ونتج عن ذلك ظهور الجهل بالدين. Jadi disebabkan mereka meninggalkan ataupun mereka merasa sempit dan meninggalkan umat manusia, maka muncullah golongan-golongan jahil daripada kalangan umat manusia ini. ومن معاني قبض العلم أيضا. Dan di antara makna lain untuk perkataan qabdul ilm lagi, إسكات العلماء ومنعهم من الكلام. Para ulama diperintahkan untuk diam dan dihalang untuk berbicara. بالقبض عليهم وسجنهم. نعم بالقبض عليهم يقبضون عليهم ويسجنوهم. Di antaranya apabila para ulama ditangkap dan dipenjarakan. وفي بعض الأحيان يوضع العالم تحت الإقامة الجبرية، بمعنى أنه لا يمكنه أن يخرج إلى مكان، لابد أن يوقع يوميا أنه موجود في المكان الفلاني. لماذا؟ خوفا منه أن يؤثر على الناس. Bahkan ada daripada kalangan para ulama yang yang dikurung di dalam satu daerah, dan setiap hari dia perlu laporkan ke mana dia pergi dan apa yang dia lakukan. وهذا النموذج أو هذا المعنى من معاني القبض ظهر في كثير من بلاد المسلمين، لا سيما في مراحل الغثائية. Dan kita lihat perkara-perkara yang disebutkan sebentar tadi banyak berlaku di negara-negara Islam pada hari ini, kerana dan ini adalah salah satu perkara yang berlaku di dalam fasa ataupun era yang dinamakan sebagai era Ghuzaiyah. تعرض فيها العلماء إلى السجن وإلى الخطف. Mereka para ulama berhadapan ketika menyampaikan kebenaran, mereka berhadapan dengan hukuman penjara. وإلى التشريد من بلدانهم. Bahkan mereka juga akan diusir daripada negara mereka sendiri. واليوم الذي ينظر إلى البلاد العربية والإسلامية يجد كثير من هذه النماذج، كثير من العلماء قابعون في السجون. Dan kita lihat di negara-negara Arab dan juga di negara-negara Islam,
sangat banyak daripada kalangan para ulama yang dia telah pun ditangkap dan dipenjarakan. بسبب بعض السياسات الظالمة. Disebabkan permainan politik yang datang daripada orang-orang yang zalim. وهذا جعل الواقع الاجتماعي متخبطا بالجهالات والضلالات. Ini merupakan punca mengapa masyarakat pada hari ini mengangkat ataupun memilih untuk mengikut orang-orang yang jahil. وفي هذا المعنى وردت أحاديث كثيرة حول مسألة كثرة الجهل ورفع العلم. Dan yakni ahadis. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض العلم وكثرة الجهل أحاديث كثيرة. Dan banyak lagi riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan tentang ilmu diangkat dan juga munculnya kejahilan. ومنها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه. Dan di antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. ينزل فيها الجهل. ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. Di dalam Sahih Bukhari menyebutkan makna daripada hadis tersebut, sesungguhnya di antara ataupun sebelum berlakunya hari kiamat akan turun atau maksudnya akan wujud banyaknya orang-orang yang jahil, dan pada ketika itu juga ilmu akan diangkat. ينزل فيها الجهل يعني يصير الجهل هو الحال في المجتمعات. Maksud daripada hadis ini, mereka orang-orang jahil itu yang akan menjadi panutan dan ikutan masyarakat pada ketika itu. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة لأياما، يعني ليس مستمر، في أيام تمام يكثر الجهل فيها حتى يصير شعار المجتمع ويرفع العلم، بمعنى أنه أيام دون أيام. Jadi kita lihat kembali di dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan ada beberapa hari sebelum berlakunya hari kiamat, akan ada beberapa hari mereka orang-orang yang jahil ini menjadi penguasa ataupun yang berkuasa di dalam masyarakat mereka, ataupun yang dijadikan sebagai ikutan dan panutan di dalam sebuah masyarakat. Dan kemudian ilmu akan diangkat. Jadi bermakna bahawa perkara ini akan berlaku di dalam beberapa tempoh, dan kemudian akan hilang dan akan berulang kembali lagi di dalam beberapa tempoh. وفي رواية للإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Dan sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, يتقارب الزمان. يتقارب الزمان بمعنى يصبح الزمان قريب. الأسبوع كأنه يوم، الشهر كأنه أسبوع، وهذا ما نعيشه. نصلي الجمعة كأنه ثاني يوم صلينا الجمعة. يبدأ الشهر فجأة نراه قد انتهى، كأن رمضان في الشهر الذي مضى. يتقارب الزمان، هذه من علامات الساعة، بمعنى أنه يذهب بركة الوقت، تذهب بركة الوقت. Di dalam hadis tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud zaman ataupun masa akan menjadi pendek. Contohnya sebulan seperti seminggu dan juga seminggu seperti sehari. Maka kita lihat inilah situasi kita pada hari ini. Kita solat Jumaat pada hari Jumaat ini, dan seolah-olah kita baru saja melaksanakan solat Jumaat semalam, pada hari semalam, dan juga disebut, dan kita lihat bulan Ramadan seolah-olah baru saja berlalu bulan lepas. يتقارب الزمان ويقبض العلم.
zaman menjadi singkat dan juga yuqbadul ilm ataupun ilmu itu diangkat. طيب ماذا ينتج عن قبض العلم؟ Jadi apa yang terjadi ketika ilmu diangkat? قال النبي وتظهر الفتن. الفتن دائما تكون عند كثرة الجهل وقلة العلم. Dan yang akan terjadi ketika ilmu itu diangkat adalah munculnya fitnah. Jadi fitnah itu akan muncul ketika banyaknya kejahilan dan kurangnya ilmu. ويلقى الشح يعني يكثر البخل في الأمة. Dan akan ramai daripada kalangan manusia yang bakhil. فمن علامات الساعة أن الأمة الإسلامية يكثر فيها البخل فلا ينفقون ولا يتصدقون ولا يزكون ولا يعطون المال حقه. Dan kita lihat betapa ramainya manusia yang bakhil, tidak mengeluarkan harta yang sepatutnya dikeluarkan, tidak berzakat, tidak bersedekah, yang mana mereka sebenarnya tidak berhak ke atas harta tersebut dan sepatutnya diserahkan kepada mereka yang selayaknya menerima, yang layak untuk menerimanya. وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Kemudian di dalam hadis ini menyebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu daripada hati ataupun dada para ulama, akan tetapi dengan kematian ataupun kewafatan mereka, sehinggalah tidak tersisa lagi daripada kalangan orang alim, maka manusia mula memilih tokoh-tokoh ataupun orang-orang daripada kalangan orang-orang jahil yang dijadikan sebagai panutan dan ikutan, yang mereka jadikan sebagai panutan dan ikutan mereka. والذي يتتبع علامات الساعة يجد أن نقض العلم جاء مباشرة بعد نقض الحكم. النبي يقول لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة ورب مصل لا أمانة له. أول نقض كان الحكم، ثاني نقض كان العلم. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam kalau kita kaji dan lihat di dalam sejarah kehidupan manusia ini, setelah runtuhnya ataupun rosaknya dasar pemerintahan, maka setelah itu akan berlakunya kerosakan di dalam dasar keilmuan. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sungguh dasar-dasar kaedah-kaedah asas-asas Islam ini akan terungkai, akan dihilangkan, akan tercabut ataupun dirosakkan satu persatu, dan setiap kali tercabut ataupun hilangnya satu asal dasar di dalam Islam, maka manusia akan berpegang pada yang seterusnya. Yang pertamanya yang akan dirosakkan ataupun yang akan dihilangkan adalah dasar di dalam pemerintahan, dan akhirnya adalah dasar di dalam salat. Maka kita lihat yang pertama sekali akan hilang dasar pemerintahan, dan yang akan berlaku setelah itu adalah kerosakan ataupun kehilangan di dalam dasar keilmuan. حتى يأتي زمان على الناس ينزع فيه القرآن من صدور الرجال. Sehinggalah akan datang satu zaman nanti bahawa akan datang kepada kita satu zaman Al-Quran akan dicabut daripada penghafal ataupun pembawa Al-Quran. وهذا يعد أعظم معاني رفع العلم. Dan ini merupakan makna daripada ilmu itu, makna yang paling besar di dalam ilmu itu terangkat. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين الصالحين وأن يبعد عنا هذا الوباء وهذه العلامة وهذه الفتنة وأن يرزقنا مولانا
العلم والحلم والعفاف والغنى والتقى والزهد والورع والصحة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وبهذا القدر بركة وكفاية. Jadi diakhiri dan dikhatamkan dengan doa, dan saya mohon maaf di atas kekurangan saya di dalam menerjemahkan. Mudah-mudahan dapat difahami apa yang disampaikan oleh Syekh Nias sebentar tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur lak ya Rabb. Jazakumullah anna kulla khair ya Sayyidi. Barakallahu fikum. خير والله سررنا يعني كثيرا سبحان الله واستفدنا منكم بارك الله فيكم. كم نحن بحاجة لهذه هذه النصائح وما وصلتم إلينا بارك الله فيكم. harap insyaallah pada semua yang hadir insyaallah adalah kita dah tulis poin-poin insyaallah pada apa yang kita belajar pada hari ini, dan harap juga pada semua pelajar kalau boleh kita share dalam grup kita bismillah, mudah-mudahan ada manfaat untuk orang yang lain. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jika ada soalan nak tanya pada Syekh, boleh kita buka peluang untuk soal jawab sekejap. Kalau ada soalan boleh tanya insya-Allah. Kalau tidak ada kita tamatkan majlis kita pada malam ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ننتظر فقط قليلا نرى إذا في أسئلة أو أي شيء إن شاء الله. نعم. ولو ممكن أيضا يا شيخ نادر. نعم سيدي. بعضهم يستحي من السؤال. مع أنه كتابة ما في إشكال، لكن نوضع المجال أيضا من كان عنده سؤال في الدرس حتى خلال الأسبوع ممكن يأتي لكم بالسؤال وأنتم تسألون هذا السؤال في نهاية الدرس إن شاء الله. Syekh ingatkan pada kita semua, kalau ada yang mungkin malu nak buka mic nak tanya terus direct, boleh kita tulis melalui message insyaAllah pada Zoom ataupun message dalam grup. Dalam grup nanti insyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan sampaikan soalan itu pada Syekh biiznillah. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal Syekh Ahmad Muntadhar. أستاذ أحمد منتظر ترجم في سؤال. نعم يعني لا يفهم أن الوقت يكون الوقت ضيق علاقته بالجهل يا سيدي. كيف؟ يعني علاقة يتقارب الزمان مع جهل يا سيدي. لا يفهمون العلاقة عن يتقارب الزمن وجهل يا سيدي. لا هذا نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة علامات ونحن أوردناه لأنه ذكر فيه قبض العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، هذه علامة، ويقبض العلم، هذه علامة، وتظهر الفتن، هذه علامة، وتلقى الشح، هذه علامة. فالحديث ذكر عدة علامات، نحن ذكرنا الحديث من أجل أن نستخرج الشاهد منه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض العلم، ولكن نحن حبينا أن نشرح كل العلامات الموجودة في الحديث. Kemudian jadi jawapannya ia di dalam hadis tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pelbagai petanda, di antaranya zaman semakin singkat ataupun masa semakin singkat, kemudian ilmu diangkat, dan kemudian munculnya fitnah dan tersebarnya kebakhilan. Jadi di dalam hadis tersebut menyebutkan pelbagai jenis petanda-petanda yang akan berlaku. Tapi yang ingin disampaikan di sini bahawa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan bahawa salah satu daripada petanda adalah ilmu yang diangkat. Tetapi disebutkan secara keseluruhan daripada matan hadis kerana Syekh Nias ingin menjelaskan satu persatu di dalam setiap satu persatu petanda-petanda yang terdapat di dalam hadis tersebut. وإذا أردنا مثلا أن نربط تقارب الزمان مع قبض العلم. Dan kalau kita nak menghubungkan di antara dua perkara ini, iaitu zaman ataupun masa menjadi singkat dan juga ilmu yang diangkat, قلنا نحن أن المقصود بتقارب الزمان بمعنى أن الأيام والليالي والشهور تصير لا بركة فيها، ما في بركة للوقت، يمر الوقت هكذا من غير أن نستفيد منه.
Jadi dijelaskan sebentar tadi bahawa maksud daripada masa menjadi singkat itu adalah keberkatan di dalam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu sudah pun dihilangkan. Maka tidak ada lagi keberkatan di dalam hari-hari yang mendatang. Hari-hari yang mendatang. يذكرون أن الإمام النووي رحمه الله تعالى مات وعمره 40 عاما. Jadi disebutkan bahawa Imam Nawawi rahimahullah taala meninggal pada umurnya 40 tahun. ولكنه ألف مؤلفات لو أن رجلا طال عمره وجاوز 100 لا يستطيع كتابة هذا كله. Dan kalau dilihat pada karangan-karangan yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi dibandingkan dengan umur orang lain yang mereka ini sepanjang hidupnya mengarang dan umurnya lebih daripada 100 tahun, tidak akan sama dengan karangan yang telah pun yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi. فجاءوا يقسمون مؤلفاته يعني كم تتوقع باليوم يكتب، فقسموا مؤلفاته من يوم ولادته إلى وفاته 40 سنة. لو قلنا أنه 40 سنة قسمناه على مؤلفاته لكان كل يوم كراس كبير، كل يوم مجلد، وليس معقول أن يؤلف عمره يوم ولا حتى عمره 5 سنين ولا 7 ولا 10. هذا يدل على أن بركة الوقت كانت موجودة. كان الزمان غير متقارب، الوقت ما شاء الله يتبارك فيه الله، يتبارك العالم بهذا الوقت ويستفيد منه، بخلاف في زماننا. زماننا هذا قد يموت العالم وليس عنده كتابا، ما ألف كتاب حتى واحد. ليه ما ألف كتاب؟ يقول ما في وقت. كما في وقت الأولين ألفوا مجلدات كثيرة. هذا يدل على أن تقارب الوقت انتزاع البركة مما أدى إلى قلة العلم. Jadi dan disebutkan ataupun mereka cuba mengkaji membandingkan karangan yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi dengan tempoh umur yang Imam Nawawi ada, iaitu sebanyak 40 tahun. Dan kalau diberikan setiap dibahagikan karangan Imam Nawawi ini, contohnya beliau mengarang pada setiap hari, bermula daripada hari dia lahir sehinggalah dia meninggal dunia. Setiap hari beliau perlu mengarang berjilid-jilid kitab, barulah boleh diselesaikan diselesaikan pada umurnya 40, barulah boleh diselesaikan karangan yang telah pun dikeluarkan oleh Imam Nawawi. Jadi tidak masuk akal kalau kita kata Imam Nawawi mula mengarang pada umurnya 1 hari ataupun 5 hari ataupun 5 tahun, 7 tahun ataupun 10 tahun. Jadi maksudnya Imam Nawawi ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan keberkatan waktu sehingga beliau dapat mengarang dengan karangan yang begitu banyak walaupun umurnya singkat. Berbeza dengan keadaan kita pada hari ini, ada sebahagian daripada kalangan para ulama yang tidak ada satu karangan pun yang telah pun dan ketika beliau meninggal tidak ada lagi, masih belum ada lagi pun masih tidak ada lagi satu karangan yang dikeluarkan oleh beliau. Jadi perbezaan keberkatan waktu ini ataupun oleh kerana keberkatan waktu itu telah pun tiada, maka di situ terjadilah kurangnya ataupun berkurangnya ilmu. Nah, في سؤال آخر. نعم سيدي. عن قبض العلماء من قبض القرآن من صاحبها. معنى قبض القرآن من صاحبها. قبض القرآن من في الحديث الذي رواه ابن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق والمعجم الكبير للطبراني. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولا ينزعن القرآن ولا ينزعن ولا ينزعن يعني يسحب يؤخذ. قال: ولا ينزعن القرآن من بين أظهركم فيذهب من أجواف الرجال، يذهب من صدور الرجال، يعني اللي يحفظوه ينسوا ما يبقى شيء منه. قال: فلا يبقى في الأرض منه شيء. ينزعن القرآن من قال: ولا ينزعن القرآن
من بين أظهركم. أظهركم. أيوة، بمعنى أنه لن تجدوا منه شيء، سيرفع. ثم قال فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razak ya. Naam. Musannaf Abdul Razak dan juga Mu'jam li Tabrani, bahawasanya sebuah dan hadis yang bermaksud dan sungguh akan dicabut Al-Quran ataupun akan dihilangkan Al-Quran daripada kalian, iaitu Al-Quran itu dicabut daripada dada ataupun hati-hati para penghafalnya, dan tidak lagi tersisa ataupun berbaki Al-Quran pada umat manusia pada ketika itu. ومن علامات الساعة بعد سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام يفتح المرء المصحف فيجده صفحة بيضاء ما في أي كتابة يرفع الله القرآن. Dan di antara petanda hari kiamat yang akan berlaku setelah turunnya ataupun setelah berlalunya zaman Nabi Isa, maka di situ akan terjadi umat manusia buka Al-Quran dan mereka dapati bahawa hanya ada yang ada hanyalah lembaran-lembaran kosong. والسبب في ذلك أن الأمة في ذلك الزمان خلاص تترك القرآن وتهجر فيرفعه الله. Dan punca mengapa perkara tersebut boleh terjadi kerana manusia pada ketika itu sudah pun meninggalkan Al-Quran dan tidak lagi mengikutinya. Nah. في سؤال؟ الحمد لله، بارك الله فيكم يا سيدي. آمين. جزاكم الله عنا كل خير. أسأل الله تعالى أن يبارك جميعا إن شاء الله، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. يا رب يا رب. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الدعاء عندكم يا سيدي. عندكم. الله يبارك فيك. أنا من أول أتكلم. الله ما شاء الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم يا عالما بكل حال، يا من لا يخفى عليه حالنا، يا من إليه مردنا، نسألك يا إلهنا يا رب العالمين أن تنقلنا من هذا الحال إلى حال يرضيك وترضى به علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين. فرج عن إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي جميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج عن أهلنا في المدينة يا رب العالمين يا رحمن الرحيم يا أرحم الراحمين من الفيضانات وغيره يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك السلامة لنا ولجميع الحاضرين في هذا المجلس يا رب العالمين جميع أمة محمد. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا أكرم الأكرمين أن تبارك في شيخنا الشيخ نياز يا رب العالمين، وفي الأستاذ أحمد منتظر، وأن تفتح عليهم فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. بارك بهم وانفعنا بعلومهم وعلوم مشايخهم في الدارين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا سيدي. إنا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خير. آمين يا رب وإياكم. الله يسلمك. الحمد لله. شكرا لكم أستاذ أحمد منتظر، جزاكم الله خيرا. الحمد لله. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita semua hadir pada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala makbulkan pada kita semua. Insya-Allah kita akan bertemu pada hari Isnin yang akan datang pada minggu depan di Allah Subhanahu wa taala.
harap insya-Allah kita sama-sama meriahkan pada kelas kita ini, sebab ini di antara kelas yang sangat penting bagi kita khususnya di akhir zaman ini. Dan kita sampaikan pada sahabat kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah saya akan share video tentang kelas ini insyaAllah supaya kita sampaikan pada sahabat kita ataupun ahli keluarga kita. Dan juga di sama waktu kelas ini terbuka pada semua, tidak ada yuran tentang kelas. Kelas ini adalah percuma. Kita buka infak, siapa-siapa nak infak ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Tetapi kelas ini tidak ada di Kat Baitul Furqan, tidak ada kelas berkaitan dengan yuran. Kelas ini kita buka umum supaya insya-Allah mudah-mudahan semua orang dapat manfaat biiznillah SWT. Jadi inilah niat kita di Kat Baitul Furqan. Jadi saya harap insya-Allah pada semua insya-Allah kita sama-sama usaha untuk sampaikan ilmu ini pada orang yang lain biiznillah. Kemungkinan kita tidak dapat nak dakwah, nak sampaikan macam-macam untuk orang, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh dapat sampaikan pada orang kelas-kelas yang kita rasa ada manfaat. Mudah-mudahan ini jadi amalan untuk kita untuk akhirat, saham kita untuk akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah anna khair. Jazakumullah anna khair. Subhanakallah wa bihamdik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Fi amanillah. Fi amanillah. Alhamdulillah. Syukran. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam.